Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilayhi wa natawakkalu alayhi. Wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له وهو المهتد وما يضلل فلن تجد له وليا مرشدا ولا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وزورنا ومولانا محمد المصطفى وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وجاهد في سبيل الله إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال الله سبحانه وتعالى في كتاب العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. صدق الله العظيم. وقال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق الله العظيم. وقال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وهو يدعو في دعائه اللهم بارك لنا في رجب وشعبان وبلغنا رمضان. أو كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقال حبيبنا سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد المسجد الحرام ومسجد هذا والمسجد الأقصى. كما قال صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Tuan-tuan sedang Jumat dan Ramadan sekalian, rahimakumullah, alhamdulillah, alhamdulillah pada tengah hari Jumaat ini 1 Syaban 1443 Hijriah bersamaan 4 Mac 2022 Masih kita panjatkan sedikit puji dan syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kita satu lagi kesempatan berkumpul di surau Al-Falah IPK Perak ini untuk bersama-sama kita menunaikan
solat fardu Jumaat. Dan dalam kesempatan ini saya menyeru tuan-tuan kaum muslimin warga IPK Perak yang masih berada di pejabat masing-masing, di jabatan bahagian cawangan masing-masing, untuk bersegera ke Surau Al-Falah IPK Perak ini untuk mengambil tempat tuan-tuan, supaya tuan-tuan akan melaksanakan solat fardu Jumaat dalam keadaan yang baik. Dan itulah apa yang disuruh oleh Allah SWT di dalam ayat surah Al-Jumu'ah yang dibaca sebentar tadi. Bila dilaungkan azan pada hari Jumaat, maka bersegeralah kita ke rumah Allah, ke masjid, ke surau Jumaat, diri Jumaat, untuk mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, dan tinggalkanlah segala urusan dunia kita. Dan Allah SWT sangat terbuka dalam hal ini, kerana nantinya dalam ayat-ayat yang berikutnya Allah SWT menyebut, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fa idza quliyatus salatu fantashiru fil ardh wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Surah Azim. Bila selesai kita menunaikan solat fardu Jumaat, maka bertebaranlah kita ke segala tempat. Bolehlah kita balik ke pejabat kita, bolehlah kita balik ke jabatan kita, bolehlah kita balik ke bahagian kita, bolehlah kita balik ke cawangan kita, untuk meneruskan aktiviti, meneruskan penugasan, meneruskan tanggungjawab yang diamanahkan kepada kita. Dan dalam masa yang sama, teruskan kita mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah SWT akan memberikan kejayaan kepada kita di dunia sampailah ke akhirat. Seperti mana yang diperlihatkan kepada Nabi SAW dalam peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj. Golongan orang yang berjaya, golongan orang yang gagal dalam kehidupan. Allah Ta'ala tunjukkan kepada Nabi SAW golongan orang yang berjaya. Tiap-tiap musim mendapat keuntungan dari usaha yang dijalankan tanpa mengenal penat, lelah dan jemu. Allah SWT menunjukkan kepada Nabi SAW golongan orang yang gagal, yang sentiasa menyesali kesilapan yang dilakukan, yang sentiasa, maafkan saya, yang sentiasa tidak berasa sesal atas kegagalan mereka. Maka dalam perjalanan Al-Isra' wal Mi'raj ini, titik pertengahannya ialah Nabi SAW dibawa ke Masjidil Aqsa, di mana di sanalah Nabi SAW akan memimpin solat, akan menjadi imam solat, memimpin solat di belakang Nabi SAW semua Nabi dan semua Rasul. Kalau semua Nabi dan semua Rasul, niscaya jumlah jemaahnya sangat ramai. Kerana Nabi SAW pernah menyatakan dalam sebuah hadis, jumlah Nabi 124 orang, 124,000 orang, maafkan saya, 124,000. So, dalam 124,000 orang, jumlah Rasul 313 orang. Yang tersebut nama para Rasul dalam Al-Quran Al-Karim hanya 25 saja, 25 orang saja. Daripada Nabi Adam sampai Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW, 25 orang saja. Sebenarnya jumlah Rasul 313 orang.
Jumlah Nabi 124,000 orang. Apa maknanya? Maknanya tiap-tiap Rasul juga adalah Nabi. Tetapi tiap-tiap Nabi tak semestinya seorang Rasul. Maka ramailah jemaah yang jadi makmum pada Nabi SAW pada malam tu di Masjidil Aqsa, 124,000. Kalau kita bayangkan Masjidil Haram dan Masjid Nabi je lah yang kita boleh jumpa jemaah seramai tu pada suatu masa. Itu Nabi SAW menyebut dalam hadis yang kita baca tadi, jangan kamu banyak melawat, melainkan 3 masjid, Masjidil Haram, masjidku, ini Masjid Nabi, dan Masjidil Aqsa. Menunjukkan bahawa Masjidil Aqsa itu adalah tempat yang mana manusia ramai boleh berkumpul. Dan ini memang terbukti benar kalau dilihat. Tuan-tuan boleh lihat dalam Google gambar-gambar kaum muslimin mengerjakan solat di Masjidil Aqsa. Puluhan ribu, malah boleh jadi ratus, 100,000 yang berkumpul. Tapi kita lihat macam mereka berkumpul di tanah lapang. Mereka berkumpul di kawasan lapang. Mana ada masjid Ustaz? Cuma berkumpul kawasan lapang, tanah lapang. Mana di masjid? Jadi kita terlupa sebenarnya bahawa Masjid Aqsa yang berbentuk bangunan hanya kecil saja. Kecil saja. Kawasan Masjid Aqsa itu lebih besar daripada bangunan Masjidil Aqsa, dan itulah yang ingin dikuasai oleh orang-orang Zionis Israel. Kerana mereka tahu di situlah manusia boleh berkumpul sampai 100,000 orang. Kerana mereka dah tahu bahawasanya peristiwa Isra' wal Mi'raj, Nabi SAW memimpin 124,000 Nabi dan Rasul di situ. Jadi mereka cemburu. Sifat cemburu mereka itu melihat bagaimana Nabi SAW boleh melakukan apa yang tak boleh dilakukan oleh Nabi Musa alaihissalam sekalipun. Jadi kalau kita kaji peristiwa Al-Isra' wal Mi'raj, salah satu yang dikatakan mukjizat kedua terbesar diberikan kepada Nabi SAW selepas Al-Quranul Karim. Dalam peristiwa Isra' Mi'raj itu ada keajaibannya yang mungkin ramai di antara kita yang terlepas pandang. Termasuk kita-kita, kami ustaz-ustaz pun kadang bila ceramah Isra' Mi'raj, kadang-kadang kita terlupa benda tu. Walaupun benda tu nampak biasa. Jadi imam sembahyang biasa. Jadi imam sembahyang, belakang ada makmum ramai, tu biasa. Tak percaya, tanya imam masjid negeri, tanya imam masjid negara, tanya imam masjid-masjid besar, Masjid Putra, Masjid Sultan Mizan, mana-mana masjid Bandar Baru Senayan, mana je masjid yang ada, cuma ada yang besar-besar lah. Pernah tak jadi imam pada makmum yang 1,000 orang? Biasa, tak ada apa yang pelik pun. Tapi bila Nabi SAW memimpin solat di belakang dia 124,000 para Nabi dan Rasul, ini sudah luar biasa. Inilah yang boleh dinamakan sebagai mukjizat. Sebab Nabi lain tak boleh buat seperti mana yang dilakukan oleh Nabi SAW. Dan bukan sekali tuan-tuan, 2 kali. 2 kali tuan-tuan. Ketika peristiwa Isra' berakhir,
Sebelum Nabi di-Mi'rajkan dan selepas Nabi turun balik dari langit selepas peristiwa Mi'raj, balik ke kota Mekah 2 kali sembahyang. Jemaah bersama para Nabi Rasul 2 kali. Dan di Masjidil Aqsa, Baitul Masjidil Aqsa jadi rebutan. Yang mana kini dikuasai oleh tanah sekelilingnya, allazi barakna haulahu. Tanah barakah yang ada di sekeliling Masjid Aqsa itu dikuasai oleh Zionis Israel. Mereka belum dapat menguasai Masjid Aqsa itu saja. Mereka tak boleh kuasai. Walaupun tak berhenti-henti tentera mereka masuk menceroboh. Tengok dalam video, ada kan dalam video, dalam apa nama ni, dalam gambar-gambar kan, tentera Israel masuk mencerobohkan Masjid Aqsa, merosakkan kapet-kapet yang ada di Masjid Aqsa, menembak gas pemedih mata sehingga jemaah Masjid Aqsa lari bertempiaran. Tapi mereka tak dapat menguasai keseluruhan Masjid Aqsa. Tak dapat. Mereka tak dapat menguasai keseluruhan Masjid Aqsa. Mereka mungkin boleh menceroboh Masjid Aqsa, tetapi mereka tidak dapat, sehingga hari ini mereka tidak dapat menguasai Masjidil Aqsa, walaupun kawasan keliling tu di bawah kekuasaan mereka. Tuan tengok jauhlah sebelah Masjid Aqsa tu, tembok menangis, the wall of crying tu, itu dah jadi kawasan Israel. Jadi itulah kehebatan Masjid Aqsa yang kita perlu kagumi. Maka marilah sesama tuan-tuan, kita berdoa kepada Allah SWT, mudah-mudahan Masjid Aqsa ini kekal dalam pemeliharaan Allah SWT di bawah pengurusan umat Islam di Palestin, di sana di Baitul Maqdis, sehinggalah sampai janji Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita umat Islam pada akhir zaman nanti, akhir zaman ini insya-Allah. Jadi itulah sedikit tazkirah Jumaat yang mampu dikongsikan bersama tuan-tuan. Yang baik dari Allah SWT, ada yang kurang itu daripada kekurangan dan kelemahan diri saya sendiri. Saya pun maaf dari Allah SWT, dari Nabi SAW, dan dari tuan-tuan kaum muslimin untuk sekian muslimat untuk sekian rahmatullah. Aku lupa oleh Azam di walakum wabillahi hidayah wa taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.